Pengkhianatan Nicaragua, kejatuhan kepercayaan 30 tahun Malaysia. Kepercayaan yang terbina selama 3 dekad runtuh sekelip mata. Apabila mereka mengkhianati Malaysia, tiada siapa yang tahu bahawa bencana sebenar baru bermula. Keluar segera, kami tidak memerlukan anda lagi. Kata-kata dari bangunan kerajaan yang dingin itu mengubah segala-galanya. Ia adalah tikaman pengkhianatan dari negara yang telah kami bina hospital, sekolah baharu dan cipta peluang pekerjaan. Tetapi mereka tidak sedar apa yang akan berlaku selepas Malaysia beredar. Dalam beberapa hari sahaja, seluruh bandar menjadi bandar hantu. 30,000 orang hilang mata pencarian. Baru pada masa itulah mereka sedar betapa besar kesilapan yang telah mereka lakukan. Mereka melutut, menangis, dan merayu, tetapi sudah terlambat. Apa yang berlaku sebenarnya? Realiti mengejutkan yang dihadapi oleh mereka yang mengkhianati Malaysia kini bermula. Sebelum itu, luangkan sesaat untuk like dan subscribe. Saya akan membalas dengan video yang lebih baik untuk anda semua. Saya rasa saya tidak akan melupakan pagi itu. Udara lembap Managua melekat pada tingkap pejabat. Penyaman udara beroperasi dengan susah payah. 8.30 pagi, Jumaat, 10 Disember 2021. Seperti biasa, saya, Peguam Tan, duduk di hadapan komputer dengan secawan kopi panas. Laman web berita tempatan Nicaragua perlahan-lahan muncul di skrin. Tiba-tiba, perkataan besar yang membuatkan saya meragui mata sendiri terpapar di tengah skrin. Tajuk berita, Kerajaan Nicaragua mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan menjalin hubungan dengan China, berkelip merah. Tangan saya mula menggeletar tanpa sedar. Cawan kopi bergoyang, jantung berdegup kencang. Dalam 30 tahun bekerja sebagai peguam di Nicaragua, ini adalah kali pertama saya menghadapi berita yang begitu mengejutkan. Saya bergegas mengklik tetikus, membuka artikel itu. Muncul klip video Menteri Luar Nicaragua, Denis Moncada, sedang mengadakan sidang media. Ekspresinya berbeza dari biasa, dingin dan tegas. Nicaragua mengiktiraf Republik Rakyat Cina sebagai satu-satunya kerajaan sah Cina. Semua hubungan diplomatik dengan Malaysia dihentikan serta-merta. Suara Menteri Moncada bergema dingin. Saya meragui telinga sendiri. Adakah dia benar-benar berkata begitu? Malaysia dan Nicaragua telah bekerja sama selama 30 tahun. Saya menguatkan bunyi. Wartawan mengajukan soalan. Menteri Moncada menunjukkan sikap yang lebih keras. Kerajaan Nicaragua akan menamatkan semua program kerjasama ekonomi Malaysia dan menuntut penarikan diri. Dia bahkan mengatakan perkara seperti itu. Saya memandang skrin dengan bingung, tidak dapat memahami apa yang berlaku. Tepat pada masa itu, telefon bimbit saya berdering tanpa henti. Getaran berterusan. Deringan telefon tidak putus. Melihat skrin, ia adalah dari ibu pejabat di Kuala Lumpur. Kemudian, pejabat Agensi Kerjasama Ekonomi Malaysia, AKEM tempatan juga menelefon. Media juga mula menghubungi. Saya bergegas bangun. Saya memakai baju batik pada masa itu. Tetapi dalam situasi ini, saya rasa saya harus memakai pakaian rasmi. Saya membuka almari dan mengeluarkan sut hitam, lalu memakainya. Melihat cermin, wajah saya juga pucat. Saya tidak pernah bermimpi perkara seperti ini akan berlaku. Baru beberapa hari yang lalu, hubungan antara kerajaan Malaysia dan Nicaragua masih baik. Perjalanan dari rumah ke pejabat berbeza dari biasa. Orang ramai berkumpul di merata-rata tempat di jalanan. Ekspresi mereka luar biasa. Sesetengah bercakap dengan teruja, tetapi lebih ramai yang kelihatan bimbang. Di hadapan kedai-kedai kecil di tepi jalan juga terdapat orang ramai. Pakcik tua membuka surat khabar dan berbual dengan orang lain. Golongan muda melihat telefon pintar mereka, mengesahkan sesuatu. Pemandu teksi juga berbeza dari biasa, menguatkan radio, mendengar berita. Topik Malaysia terus muncul. Pemandu teksi melihat saya melalui cermin pandang belakang dan bertanya sama ada saya orang Malaysia. Apabila tiba di bangunan pejabat, lobi lebih sibuk dari biasa. Orang ramai berkumpul dan bercakap. Ramai orang juga memenuhi kawasan lift. Semua orang melihat telefon bimbit, mengesahkan berita. Apabila tiba di pejabat kami di tingkat 19, ia sudah huru-hara. Pejabat yang biasanya sunyi berubah sepenuhnya. Kaki tangan terpaku di hadapan skrin, menonton berita secara langsung. Deringan telefon berbunyi di mana-mana. Melihat meja saya, lampu merah berkelip menunjukkan berpuluh-puluh panggilan tidak dijawab. Email juga membanjiri. Dari ibu pejabat Kuala Lumpur, media tempatan Nicaragua, dan firma guaman lain. Maria, seorang kaki tangan, berlari ke meja saya.
Wajahnya pucat, suaranya menggeletar. Peguam Tan, adakah Anda tahu apa yang berlaku? Ini berlaku tiba-tiba, saya tidak tahu apa-apa. Saya juga tidak tahu apa-apa, jawab saya. Sehingga beberapa hari lalu, tiada masalah khusus antara kerajaan Malaysia dan Nicaragua. Sudah tentu, saya dengar ada kebimbangan yang semakin meningkat terhadap ekonomi China, tetapi saya tidak fikir ia akan mengambil langkah ekstrem seperti ini. Saya membuka komputer, mencari butiran lanjut, menyemak pelbagai laman web berita, dan mengumpulkan maklumat. Keadaan kelihatan semakin serius. Kerajaan Nicaragua benar-benar menuntut penarikan diri Malaysia, tetapi ada sesuatu yang aneh. Mengapa keputusan ini dibuat secara tiba-tiba? Tiada penjelasan yang jelas. Hanya ungkapan samar-samar seperti kepentingan negara dan sokongan ekonomi yang lebih baik dari China. Pejabat menjadi semakin bising. Peguam lain juga datang bekerja. Semua orang terkejut. Ini adalah situasi di mana rakan kongsi selama 30 tahun diberitahu untuk pergi dalam sekelip mata. Telepon berdering lagi. Kali ini dari Agensi Kerjasama Ekonomi Malaysia Cawangan Nicaragua. Suara Datuk Lim, Wakil AKEM, kedengaran panik. Peguam Tan, bolehkah Anda datang segera? Kita perlu mengadakan mesyuarat kecemasan. Saya bergegas mengemas beg dan meninggalkan pejabat. Semasa saya keluar, telefon bimbit saya terus berdering. Mesej teks juga membanjiri. Keadaan huru-hara seperti ini benar-benar kali pertama. Dalam perjalanan menaiki teksi ke pejabat AKEM, radio terus menyiarkan berita itu. Seluruh Nicaragua gempar dengan berita ini. Apabila tiba di pejabat AKEM, suasana luar biasa. Kaki tangan yang biasanya sibuk berulang-alik, kini berkumpul dan berbisik-bisik. Wajah semua orang tegang dan cemas. Di koridor menuju ke bilik mesyuarat, saya melihat gambar-gambar sejarah kerjasama Malaysia dan Nicaragua yang tergantung di dinding. Gambar perjanjian pelaburan pertama 30 tahun lalu. Gambar perasmian pusat pendidikan teknologi semikonduktor pertama. Gambar kenangan bergambar dengan pegawai kerajaan Nicaragua. Melihat gambar-gambar itu, saya rasa tercekik. Semua kenangan ini boleh hilang dalam sekelip mata. Saya membuka pintu bilik mesyuarat dan masuk. Beberapa orang sudah tiba. Datuk Lim duduk di hujung meja, wajahnya pucat. Cikgu Lee, yang bertanggung jawab ke atas projek tempatan, terus melihat telefon bimbit, mengesahkan sesuatu. Selepas saya masuk, semua orang memandang saya. Mata mereka penuh dengan kerisauan, seolah-olah mengharapkan saya dapat menyelesaikan semua masalah. Datuk Lim mula bercakap. Suaranya lebih menggeletar dari biasa. Bagaimana ini boleh berlaku dalam sekelip mata? Saya tidak faham sama sekali. Tiada masalah pun sehingga beberapa hari lalu. Saya menjawab dengan tenang. Pertama, kita perlu mendapatkan pendirian rasmi kerajaan yang tepat. Kita tidak boleh memahami gambaran penuh hanya dari laporan media. Tetapi rasa cemas dalam hati saya terus membesar. Cikgu Lee membentangkan data mengenai pergerakan politik beberapa bulan lalu di atas meja. Beberapa fail tebal bertimbun. Melihat itu saya tahu masalahnya tidak mudah. Saya menyemak satu persatu kandungan yang dikemukakan oleh kerajaan. Saya mula melihat perkara yang pelik. Ia bukan sekadar untuk sokongan ekonomi. Perkara pertama yang menarik perhatian saya ialah janji pelaburan besar China, pelaburan berskala 10 bilion dolar AS, dan sokongan untuk pembinaan terusan besar Nicaragua. Tetapi ia jauh berbeza dari realiti yang saya tahu. Kerja Malaysia di Nicaragua benar-benar dihargai. Gaji yang ditawarkan adalah lebih tinggi daripada purata Nicaragua dan pemindahan teknologi juga dilakukan secara aktif. Cikgu Lee menunjukkan data yang disediakan. Purata gaji pekerja syarikat berkaitan Malaysia adalah 22 kali ganda purata tempatan Nicaragua. Selain itu, ibu pejabat Kuala Lumpur mengadakan program latihan setiap tahun. Jadi, mengapa perubahan tiba-tiba ini berlaku? Saya menggosok kepala dan melihat dengan lebih teliti. Datuk Lim mengeluarkan satu lagi dokumen, laporan yang menyusun kerja yang dilakukan oleh Malaysia di Nicaragua. Saya terkejut sebaik sahaja melihatnya. Malaysia bukan sahaja melabur, tetapi juga melakukan banyak perkara untuk masyarakat tempatan. Perkara pertama yang menarik perhatian saya ialah Hospital Persahabatan Malaysia Nicaragua, sebuah hospital umum dengan 250 katil, terletak 40 minit dari Managua. Kos operasi tahunannya sahaja melebihi 40 juta ringgit Malaysia. Semua kos ini ditanggung sepenuhnya oleh Malaysia. Hospital ini menyediakan perkhidmatan perubatan percuma kepada penduduk tempatan. Orang miskin juga boleh mendapatkan rawatan tanpa perlu risau tentang kos.
Terutama, bilik kecemasan beroperasi 24 jam, berfungsi sebagai satu-satunya pusat perubatan kecemasan moden di kawasan itu. Kisah Universiti Teknologi Malaysia Nicaragua juga menakjubkan. Ia adalah institusi pendidikan khusus yang mengajar pengetahuan asas semikonduktor dan IT. Setiap tahun, 2.500 pelajar mendaftar. Pelajar dari keluarga berpendapatan rendah dikecualikan sepenuhnya daripada yuran pengajian. Sekolah ini bukan sahaja menyediakan kurikulum tempatan Nicaragua, tetapi juga pendidikan teknologi asas semikonduktor bertaraf antarabangsa, membantu pelajar berkembang menjadi tenaga mahir teknologi global di masa hadapan. Yang paling mengagumkan ialah program pemindahan teknologi semikonduktor. Malaysia telah menghantar lebih 50 pakar semikonduktor ke Nicaragua setiap tahun selama 15 tahun terakhir, mengajar pengetahuan asas semikonduktor kepada belia tempatan secara percuma. Nilainya dianggarkan 100 juta ringgit. Biasanya, teknologi sedemikian adalah rahsia teras syarikat, tetapi pakar Malaysia berkongsi tanpa ragu-ragu untuk pembangunan bersama belia Nicaragua. Dato' Lim menjelaskan dengan lebih terperinci. Setiap tahun, belia Nicaragua yang cemerlang dihantar ke ibu pejabat Kuala Lumpur untuk latihan. Tahun lalu sahaja, lebih 450 belia menerima pendidikan asas semikonduktor selama 3 bulan hingga setahun di Malaysia. Tiket penerbangan, penginapan, dan yuran pendidikan semuanya ditanggung oleh kerajaan Malaysia. Ramai belia yang mendapat pendidikan melalui program ini kemudiannya menjadi tenaga teras dalam industri Nicaragua secara keseluruhan. Kesan ekonomi juga menakjubkan. Pekerja langsung syarikat berkaitan Malaysia sahaja berjumlah 8,000 orang, tetapi termasuk syarikat kerjasama, ia telah mencipta 30,000 peluang pekerjaan, berfungsi sebagai pusat paksi ekonomi di kawasan itu. Jumlah cukai yang dibayar juga melebihi 150 juta ringgit Malaysia setahun, benar-benar sumber pendapatan yang berharga bagi kerajaan Nicaragua. Melihat semua data ini, saya semakin tidak faham mengapa mereka tiba-tiba menghalau Malaysia yang telah melakukan begitu banyak untuk Nicaragua. Pasti ada sebab lain. Bukan sekadar pengiraan ekonomi, tetapi latar belakang yang lebih kompleks tersembunyi. Bilik mesyuarat menjadi sunyi. Semua orang melihat data dengan ekspresi serius. Kini, sudah tiba masanya untuk mencari apa masalah sebenar. Mengetahui kerja menakjubkan yang dilakukan Malaysia di Nicaragua, perubahan sikap tiba-tiba kerajaan menjadi lebih tidak dapat difahami. Jadi, saya memutuskan untuk bertemu terus dengan pegawai kerajaan yang berkaitan. Saya mesti mencari punca sebenar. Beberapa hari kemudian, pertemuan tidak rasmi dengan Carlos Morales, Timbalan Menteri Luar Nicaragua, berjaya diatur. Dia mencadangkan untuk bertemu di kafe hotel yang tenang di Managua. Biasanya kami bertemu di bangunan kerajaan, tetapi kali ini dia seolah-olah mahu mengelak mata orang ramai. Apabila tiba di kafe, Timbalan Menteri Morales sudah duduk di sudut. Berbeza dari sikap yakinnya yang biasa, dia kelihatan sedikit tidak selesa, sentiasa memerhati sekeliling. Suaranya juga lebih perlahan dari biasa. Saya terus ke intipati, bertanya mengapa keputusan sedemikian dibuat. Mengingatkan apa yang telah dilakukan Malaysia untuk Nicaragua, ia sama sekali tidak masuk akal. Ekspresi Timbalan Menteri Morales berubah sedikit. Dia teragak agak seketika, kemudian mula bercakap dengan berhati-hati. Masa sudah berubah. Nicaragua kini mempunyai pilihan yang lebih baik. Saya ingin tahu, apakah pilihan yang lebih baik itu? Timbalan Menteri Morales sekali lagi melihat sekeliling, kemudian meneruskan. China menjanjikan pelaburan 10 bilion dolar AS, 20 kali ganda pelaburan Malaysia. Selain itu, mereka juga berkata akan menyokong sepenuhnya pembinaan terusan besar Nicaragua. Saya benar-benar terkejut mendengar butiran konkret itu. Pihak China berjanji untuk menjadikan Nicaragua hub logistik terbesar di Amerika Tengah dan juga berkata akan menubuhkan klaster perkilangan canggih dan pusat penyelidikan dan pembangunan di Nicaragua. Tetapi saya ada keraguan. Malaysia juga sudah mengendalikan kemudahan pendidikan sedemikian di Nicaragua. Mengapa mereka fikir yang baharu lebih baik? Timbalan Menteri Morales menekankan skalanya. Pihak China menjanjikan pelaburan berskala 15 triliun ringgit. Matanya bersinar ketika dia menyebut angka itu. Cadangan projek terusan juga sangat menarik. Pembinaan terusan yang menghubungkan Lautan Pasifik dan Atlantik berjanji untuk menjadikan Nicaragua pusat logistik yang mengatasi Panama. China berkata akan menanggung semua kos pembinaan dan menyediakan teknologi. Tetapi saya berfikir secara realistik, bolehkah janji-janji besar ini benar-benar dipenuhi? Malaysia telah menunaikan janjinya,
dan menunjukkan hasil sebenar selama 30 tahun. Saya menyatakan keraguan ini kepada Timbalan Menteri Morales, tetapi reaksinya dingin. Dia berkata saya hanya berpihak kepada Malaysia. Pada saat itu saya rasa seperti melanggar tembok yang keras. Perkataan yang lebih mengejutkan muncul selepas itu. Kerajaan Nicaragua menjanjikan keistimewaan khas kepada China yang tidak pernah diperoleh Malaysia. Mereka berkata akan mengecualikan cukai korporat sepenuhnya selama 20 tahun. Tanah juga diputuskan untuk disediakan secara percuma. Selain itu, mereka berjanji untuk melonggarkan pelbagai peraturan alam sekitar secara mendadak. Syarikat berkaitan Malaysia tidak pernah mendapat keistimewaan ini sehingga kini. Saya membantah. Ini jelas diskriminasi. Adakah betul untuk memberikan syarat yang lebih baik kepada syarikat yang baru datang daripada rakan kongsi yang telah bekerja dengan jujur selama 30 tahun? Tetapi Timbalan Menteri Morales sudah membuat keputusan, yakin bahawa China akan membawa pembangunan yang lebih besar. Bagaimana dengan syarat pinjaman? Saya bertanya dengan berhati-hati. Kadar faedah tahunan adalah sekitar 12% hingga 18%. Tetapi ia sangat berharga, katanya. Loseng penggera mula berbunyi di hati saya. Kadar faedah tahunan 12% hingga 18%. Ini hampir sama dengan pemberi pinjaman wang. Biasanya, pinjaman pembangunan antara negara adalah pada tahap 1% hingga 3%. Kadar faedah ini benar-benar berbahaya. Bagaimana dengan syarat pembayaran balik pinjaman? Tempoh tangguh 30 tahun dan pembayaran balik berperingkat selama 50 tahun selepas itu. Jika tidak dapat membayar balik, Timbalan Menteri Morales mula berdolak-dalik. Pada saat itu, saya tahu pasti ada syarat berbahaya yang tersembunyi. Jika tidak dapat membayar balik, apa yang akan berlaku? Saya bertanya lagi. Itu tidak akan berlaku. 10 bilion dolar AS cukup untuk menjana pendapatan, tetapi suaranya tidak meyakinkan. Kedengaran seperti dia cuba menenangkan dirinya sendiri. Malam itu, berita yang lebih mengejutkan datang. Ibu pejabat Kuala Lumpur membuat keputusan muktamad. Rundingan dengan kerajaan Nicaragua telah gagal, dan mereka memutuskan untuk menarik diri. Saya benar-benar terkejut. Saya tidak sangka mereka benar-benar akan beredar. Saya tidak dapat percaya bahawa mereka akan melepaskan segala-galanya yang telah dibina selama 30 tahun. Kandungan kenyataan dari Ibu Pejabat Agensi Kerjasama Ekonomi Malaysia adalah bahawa kerjasama tidak dapat diteruskan apabila kepercayaan bersama telah musnah. Jika perkongsian berdasarkan rasa hormat dan kepercayaan bersama tidak dapat dibina, penarikan diri adalah pilihan terbaik. Apabila berita ini tersebar, seluruh Nicaragua terkejut. Tetapi reaksi kerajaan masih keras. Mereka mengumumkan bahawa mereka tidak akan tunduk kepada ancaman mana-mana syarikat asing. Menteri Luar Monçada meninggikan suaranya pada sidang media. Nicaragua adalah negara berdaulat yang membuat pilihan terbaik untuk kepentingan negaranya. Ancaman penarikan diri Malaysia adalah perbuatan yang tidak boleh diterima. Tetapi saya ada keraguan di hati. Bolehkah orang-orang ini mengekalkan keyakinan ini hingga akhir? Adakah China benar-benar akan menunaikan janji mereka? Beberapa minggu berlalu, dan keadaan mula berubah sedikit demi sedikit. Perkara pertama yang berubah adalah syarikat kerjasama. Lebih 500 syarikat yang berurusan dengan syarikat berkaitan Malaysia mula menghadapi kesukaran. Syarikat yang mengeluarkan alat ganti tiba-tiba kehilangan bekalan. Sehingga kini, kerja dengan syarikat berkaitan Malaysia sudah mencukupi. Tetapi kini, mereka perlu mencari pelanggan yang sama sekali berbeza. Tetapi, itu bukan perkara yang mudah. Syarikat pengangkutan juga sama. Syarikat yang mengangkut produk syarikat berkaitan Malaysia ke pelabuhan tiba-tiba hilang kerja. Pusat perniagaan tempatan juga mula terjejas. Restoran atau kedai yang sering dikunjungi oleh kaki tangan Malaysia kehilangan pelanggan. 8,000 pekerja dan keluarga mereka adalah pelanggan utama, tetapi mereka semua bersedia untuk pergi. Tetapi dari China, yang dinanti-nantikan oleh kerajaan Nicaragua, tiada berita. Mana pergi pelaburan 10 bilion dolar AS? Bila pembinaan terusan besar bermula, tiada siapa yang tahu. Apabila saya bertemu Timbalan Menteri Morales lagi, wajahnya penuh dengan kerisauan, tetapi dia masih berkeras bahawa ia adalah masalah sementara. Dia berkata semuanya akan diselesaikan tidak lama lagi. Tetapi saya sudah menjangkakannya. Membuat janji besar adalah mudah, tetapi melaksanakannya adalah masalah yang sama sekali berbeza. Malaysia secara rasmi memulakan kerja penarikan diri 2 minggu selepas pengumuman itu. Apabila saya melawat pejabat AKEM, perubahan sudah bermula.
pejabat yang biasanya sibuk beroperasi sedang dalam proses pengemasan. Perkara pertama yang menarik perhatian saya ialah peralatan pendidikan yang sedang dibungkus. Peralatan untuk pendidikan asas semikonduktor diletakkan dengan berhati-hati di dalam kotak kayu. Peralatan ini dijangka dihantar ke Vietnam dan Indonesia. Kaki tangan Malaysia juga mengemas barang. Keluarga yang telah tinggal di Nicaragua selama beberapa dekad bersedia untuk pulang ke negara asal. Anak-anak mereka perlu berhenti sekolah, rumah perlu diuruskan. Di tempat letak kereta di hadapan pejabat, truk pindah berbaris, mengangkut barang peribadi kaki tangan. Pejabat yang biasanya cergas bersedia untuk menjadi kosong secara beransur-ansur. Tetapi selepas 3 bulan, tiada berita konkret sama sekali dari China. Janji pelaburan $10 bilion AS hilang tanpa jejak. Pembinaan terusan besar belum ada pelan pun. Sebaliknya, berita datang bahawa kerajaan Nicaragua telah menerima pinjaman pertama dari China. Tetapi syarat itu benar-benar mengejutkan. Mereka meminjam $1 bilion AS pada kadar faedah tahunan 15%. Lebih-lebih lagi, mereka mesti menjaminkan pelabuhan utama Nicaragua dan hak perlombongan. Jika tidak dapat membayar balik, China akan mempunyai hak untuk mengendalikan kemudahan ini selama 99 tahun. Apabila berita ini tersebar, suara-suara kerisauan mula muncul dalam kalangan rakyat Nicaragua. Kadar faedah tahunan 15%, ini benar-benar syarat yang tidak masuk akal. Pakar ekonomi juga mula memberi amaran bahawa syarat ini akhirnya akan membawa kepada pemindahan aset negara kepada China. Dalam tempoh ini, kekosongan yang ditinggalkan oleh Malaysia mula kelihatan satu persatu realiti yang suram. Perkara pertama yang runtuh ialah syarikat kerjasama. Lebih 500 syarikat yang berurusan dengan syarikat berkaitan Malaysia menghadapi kesukaran yang berantai. Apabila saya bertemu Eduardo Lopez, Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Alat Ganti, perubahannya benar-benar mengejutkan. Sikap yakinnya beberapa hari lalu hilang sepenuhnya, wajahnya cengkung dan matanya hanya dipenuhi keputusasaan. Dia berkata syarikatnya kini sudah musnah. Dia terpaksa memberhentikan 300 pekerja. Segala yang telah dibina selama 15 tahun runtuh dalam sekelip mata. Syarikat kerjasama lain juga berada dalam situasi yang sama. Syarikat pengangkutan menjual truk. Syarikat pembungkusan terpaksa menutup kilang. Semua industri yang berkaitan dengan Malaysia runtuh seperti domino. Hospital Persahabatan Malaysia-Nicaragua yang dikendalikan oleh Malaysia juga terpaksa ditutup. Dr. Luis Santos, pengarah hospital, menghubungi saya mengatakan hospital itu tidak dapat beroperasi lagi selepas sokongan kos operasi dihentikan. Dia berkata dia sangat bimbang tentang apa yang akan berlaku kepada penduduk tempatan di kawasan itu. Sehingga kini mereka boleh mendapatkan rawatan percuma kerana hospital ini, tetapi kini mereka perlu membayar dan pergi ke hospital yang jauh. Malah, selepas hospital itu ditutup, sistem perubatan tempatan lumpuh sepenuhnya. Pesakit kecemasan terpaksa memandu 3 jam ke Managua. Kes-kes di mana pesakit kritikal tidak dapat menerima rawatan tepat pada masanya semakin meningkat. Surat khabar tempatan menyiarkan laporan setiap hari mengenai kawasan yang kekurangan perubatan yang semakin meluas. Muncul kes di mana orang miskin melepaskan rawatan kerana tidak mampu membayar kos hospital. Universiti Teknologi Malaysia Nicaragua juga sama. Selepas sokongan kos operasi sekolah dihentikan, yuran pengajian terpaksa dinaikkan 4 kali ganda. Pelajar dari keluarga berpendapatan rendah yang sehingga kini dapat belajar secara percuma tidak dapat lagi datang ke sekolah. Cikgu Maria Gonzales, pengetua sekolah, berkata dengan air mata, apa yang akan berlaku kepada masa depan anak-anak ini? Kanak-kanak yang sedang membina impian kehilangan peluang pendidikan dalam sekelip mata. Kesan terbesar adalah pada ekonomi tempatan. Zon perdagangan bebas Managua, tempat syarikat berkaitan Malaysia berada, mula merosot dengan cepat secara keseluruhan. Kedai-kedai yang 8,000 pekerja dan keluarga mereka adalah pelanggan utama kehilangan pelanggan. Jualan restoran menurun 60%. Restoran yang biasanya penuh dengan pekerja Malaysia pada waktu makan tengah hari kini kosong. Pelanggan keluarga pada waktu malam juga berkurangan dengan mendadak. Kedai-kedai juga mula ditutup satu persatu. Kedai elektronik, kedai pakaian, kedai alat tulis, semuanya terjejas. Barulah mereka sedar bahawa kuasa beli kaki tangan Malaysia menyokong ekonomi kawasan ini. Harga hartanah juga jatuh menjunam. Ramai yang ingin menjual rumah, tetapi tiada yang ingin membeli. Kompleks Pangsapuri tempat tinggal kaki tangan Malaysia menjadi kosong.
Statistik yang dikeluarkan oleh Agensi Pembangunan Ekonomi Nicaragua benar-benar mengejutkan. KDNK Zon Perdagangan Bebas menurun 40%. Kadar pengangguran meningkat 4 kali ganda. Hasil cukai berkurangan separuh. Malah belanjawan kerajaan tempatan tidak mencukupi. Kualiti perkhidmatan awam menurun. Penyelenggaraan jalan tidak dilakukan dengan betul. Lampu jalan yang rosak dibiarkan. Industri perkilangan Nicaragua secara keseluruhan juga menerima kejutan besar. Syarikat berkaitan Malaysia membentuk 60% daripada bidang teknologi canggih Nicaragua. Bahagian ini hilang sepenuhnya. Persatuan Industri Nicaragua mengeluarkan kenyataan bahawa ekosistem teknologi itu sendiri berada dalam bahaya. Syarikat asing lain juga mula mengurangkan atau menangguhkan pelaburan. Yang lebih serius ialah pengaliran keluar tenaga mahir. Jurutera cemerlang yang mendapat pendidikan di Malaysia mula meninggalkan negara, mencari pekerjaan di negara lain. Syarikat teknologi di Costa Rica, Panama, dan Kolombia secara aktif merekrut mereka. Teknologi yang dibina selama 30 tahun mengalir keluar negara dalam sekelip mata. Pengarah Institut Penyelidikan Teknologi Nicaragua berkata, untuk melatih semula tenaga mahir ini, ia memerlukan sekurang-kurangnya 15 tahun. Barulah mereka sedar nilai pemindahan teknologi yang disediakan oleh Malaysia secara percuma. Kemudian, sesuatu yang lebih mengejutkan berlaku. Syarat pinjaman kedua China didedahkan. Kali ini, ia adalah kandungan meminjam $2 bilion AS pada kadar faedah tahunan 18%. Lebih-lebih lagi, cagaran menjadi lebih teruk. Mereka mesti menjaminkan jalan utama, lapangan terbang, dan kemudahan elektrik Nicaragua. Jika tidak dapat membayar balik, China akan mempunyai hak untuk mengendalikan semua infrastruktur ini selama 99 tahun. Ini sebenarnya adalah syarat untuk menyerahkan teras ekonomi Nicaragua kepada China. Apabila berita ini tersebar, kemarahan rakyat Nicaragua mula meletus. Demonstrasi muncul di jalanan, mengecam kerajaan. Inilah perangkap hutang China. Inikah yang kita dapat selepas membuang Malaysia? Laungan penunjuk perasaan bergema di Managua. Sokongan sebenar China benar-benar mengecewakan. Pelaburan $10 bilion AS yang dijanjikan hanyalah $300 juta AS dalam realiti. Malah sebahagian besar yang dilaburkan adalah struktur yang kembali kepada syarikat China. Apa yang sebenarnya disediakan oleh China kepada Nicaragua hanyalah beberapa peralatan pembinaan lama dan pembaikan infrastruktur berskala kecil. Ia tidak dapat dibandingkan dengan sokongan perubatan, pendidikan, dan teknologi yang disediakan oleh Malaysia selama 30 tahun. Yang lebih mengejutkan ialah jumlah tenaga teknikal yang dihantar oleh China ke Nicaragua hanya 20 orang. Ia sangat tidak mencukupi berbanding 50 orang yang dihantar Malaysia setiap tahun. Projek pembinaan terusan besar Nicaragua juga didedahkan sebagai khayalan. Didedahkan bahawa China tidak pernah mempunyai rancangan sedemikian sejak awal, ia hanyalah umpan untuk memikat Nicaragua. Setahun selepas penarikan diri Malaysia, realiti Nicaragua benar-benar suram. Zon perdagangan bebas berubah sepenuhnya. Jalan-jalan yang dahulunya penuh dengan kehidupan kini sunyi seperti bandar hantu. 70% kedai ditutup. Jalanan dipenuhi dengan orang yang mencari kerja. Papan pengumuman pekerjaan sentiasa dipenuhi barisan panjang, tetapi peluang pekerjaan sangat tidak mencukupi. Rakyat Nicaragua yang menyaksikan realiti ini akhirnya mula sedar. Institut Penyelidikan Ekonomi Nicaragua mengeluarkan laporan yang mengejutkan. Kami mendapat manfaat yang lebih besar ketika menjalin hubungan dengan Malaysia. Menurut laporan itu, faedah sebenar yang diperoleh daripada kerjasama dengan Malaysia dianggarkan mencecah 2 trilion ringgit setahun, mengira semua item seperti perkhidmatan perubatan percuma, pendidikan percuma, pemindahan teknologi, dan pekerjaan yang stabil. Sebaliknya, faedah sebenar yang diperoleh daripada menjalin hubungan dengan China hanya 50 bilion ringgit setahun. Malah, faedah pinjaman berkadar tinggi menyebabkan 1 trilion ringgit mengalir keluar setiap tahun. Barulah rakyat menyedari bahawa mereka tidak mendapat apa-apa dengan kehilangan Malaysia. Suatu hari, berita yang benar-benar mengejutkan datang. Lebih 10,000 rakyat Nicaragua melutut di hadapan bekas kedutaan Malaysia di ibu negara Nicaragua meminta maaf. Apabila mendengar berita ini, saya bergegas ke ibu negara untuk mengesahkan sendiri sama ada perkara ini benar-benar berlaku. Perjalanan ke ibu negara terasa panjang. Saya terus menyemak berita di dalam teksi. Media tempatan Nicaragua juga menyiarkan berita ini secara meluas.
Apabila tiba di bekas kedutaan Malaysia, berhampiran dataran hadapan bangunan kerajaan Nicaragua, pemandangan yang benar-benar mengejutkan terbentang. Lebih 10,000 rakyat Nicaragua memakai pakaian tradisional, melutut dan menundukkan kepala. Di tangan mereka, mereka memegang papan tanda bertulis dalam bahasa Sepanyol dan Inggris, "Kami salah. Malaysia sila kembali. Maafkan kami. Kami terperangkap dalam perangkap hutang Cina." Angin sejuk bertiup pada bulan Februari, tetapi mereka bertahan di tempat mereka. Mereka melutut selama beberapa jam. Kaki mereka kelihatan kebas, tetapi tiada siapa yang bangun. Carlos Menendez, wakil kumpulan rakyat Nicaragua, bercakap dengan suara menggeletar menggunakan pembesar suara. "Kami memohon maaf setulusnya kepada kerajaan dan rakyat Malaysia. Kami terlalu tamak. Kami tidak memahami keikhlasan Malaysia." Suaranya mengandungi penyesalan yang sebenar. Berbeza dari sikap yakinnya yang biasa, matanya berair dan suaranya terus menggeletar. "Kami mendapat manfaat yang lebih besar ketika menjalin hubungan dengan Malaysia. Barulah kami sedar bantuan sebenar dan pembangunan yang telah kami terima selama 30 tahun. Rakyat lain menyambung, "Baru sekarang kami sedar apa yang Malaysia lakukan untuk kami. Hospital, sekolah, pendidikan, teknologi semuanya adalah rahmat Malaysia. Tetapi kami mengambilnya mudah. Yang paling menyentuh hati ialah kisah kanak-kanak." Ibu kepada seorang pelajar Universiti Teknologi Malaysia Nicaragua keluar dan berkata sambil menangis, "Anak saya dapat membina impian kerana Malaysia. Tetapi sekarang impian itu hilang. Tolong Malaysia, kembali dan berikan peluang kepada anak-anak kami." Ibu itu terus menangis sambil bercakap, "Pendatang Malaysia yang berkahwin dengan wanita Nicaragua dan rakyat Malaysia yang menjalankan perniagaan di tempatan juga melihat pemandangan ini dan merasa sedih. Ada yang menangis, ada yang menghulurkan minuman panas kepada mereka. Beberapa pegawai kerajaan Malaysia yang berkaitan juga keluar untuk memerhati keadaan, tetapi ekspresi mereka masih dingin. Hati yang terluka nampaknya tidak mudah dipulihkan. Pada masa itu, Perdana Menteri Malaysia berkata dengan tegas mengenai situasi yang berlaku di Nicaragua, "Sudah terlambat. Sekali kepercayaan pecah, sukar untuk dipulihkan. Keputusan penarikan diri tidak boleh ditarik balik." Keputusasaan terpancar di wajah rakyat Nicaragua. Mereka menyedari bahawa pengampunan yang mereka harapkan tidak akan mudah datang. Malam itu, adegan ini disiarkan melalui berita di seluruh dunia. Media utama seperti CNN, BBC, dan NHK melaporkannya di bawah tajuk "Penyesalan Rakyat Nicaragua." Pendapat antarabangsa juga mula beralih kepada simpati terhadap Malaysia. Mereka mula menyedari betapa jujurnya Malaysia bekerja untuk negara lain dan betapa tidak adil layanan yang diterima. Demonstrasi menuntut pemulihan hubungan dengan Malaysia berterusan di seluruh Nicaragua. "Sila jemput Malaysia kembali, keluar dari perangkap hutang Cina. Kami lebih bahagia ketika bersama Malaysia. Kami tidak boleh memaafkan kerajaan yang menjual negara." Laungan penunjuk perasaan bergema di seluruh Nicaragua. Beberapa hari kemudian, berita yang lebih mengejutkan datang. Kerajaan Nicaragua mengeluarkan surat permohonan maaf rasmi. Timbalan Menteri Morales mengadakan sidang media secara langsung. Dia berkata, "Kami mengharapkan pembangunan yang lebih baik melalui hubungan dengan China, tetapi realitinya adalah sebaliknya. Barulah kami sedar bahawa kami mendapat manfaat yang lebih besar ketika bersama Malaysia. Kerana salah perhitungan kerajaan Nicaragua, kami kehilangan rakan kongsi yang berharga. Kami memohon maaf setulusnya kepada Malaysia dan merayu untuk kembali. Tetapi pendirian Malaysia tidak berubah." Mereka berkata, "Pemulihan kepercayaan memerlukan masa. Buat masa ini, kami tidak mempertimbangkan untuk kembali ke Nicaragua." Ini mendedahkan kebenaran yang lebih mengejutkan. Pelaburan $10 bilion AS dan pembinaan terusan besar yang dijanjikan oleh China semuanya adalah pembohongan. China sebenarnya hanya menyediakan pinjaman berkadar tinggi, dan ia juga menuntut infrastruktur teras Nicaragua sebagai cagaran. Tiada rancangan untuk pembinaan terusan besar. Yang lebih mengejutkan ialah fakta bahawa China mencipta perangkap hutang dengan cara yang sama di negara-negara Amerika Tengah dan Selatan yang lain. Seperti Hambantota di Sri Lanka, Nicaragua juga berada dalam situasi di mana mereka akhirnya perlu menyerahkan aset teras kepada China. Saya melihat semua situasi ini dan merasakan emosi yang kompleks. Sebagai seorang peguam, saya memahami keputusan Malaysia. Tetapi sebagai manusia, saya bersimpati dengan rakyat Nicaragua. Terutama, melihat kanak-kanak dan pesakit yang tidak bersalah menderita, membuatkan hati saya sakit.
Orang yang tidak bersalah menderita kerana salah perhitungan orang dewasa. Barulah saya sedar apa yang perlu saya lakukan. Saya mesti memberitahu seluruh dunia tentang semua kebenaran ini. Apa yang Malaysia lakukan di Nicaragua, pengkhianatan kerajaan Nicaragua, perangkap hutang China, dan akibat suram yang timbul daripadanya. Saya meminta temu bual dengan media antarabangsa. CNN, BBC, Reuters dan media utama lain menunjukkan minat. Saya berjaya ditemu bual di bawah tajuk peguam yang menyaksikan akhir insiden pemutusan hubungan Malaysia-Nicaragua. Saya bertekad untuk memberitahu seluruh dunia kebenaran mengenai insiden ini. Saya tidak boleh berdiam diri lagi. Wajah sebenar Malaysia yang ditunjukkan di luar negara dan layanan tidak adil terhadapnya, perangkap hutang China, dan tragedi yang berlaku akibatnya, saya memutuskan untuk mendedahkan semuanya. Apabila saya duduk di studio CNN, sudah tiba masanya untuk mendedahkan semua kebenaran yang saya saksikan di bawah perhatian seluruh dunia. Apabila penyampai bertanya, bagaimana anda menilai insiden pemutusan hubungan Malaysia-Nicaragua, saya menarik nafas dalam dan mula bercakap. Pada mulanya, saya boleh memahami pilihan kerajaan Nicaragua. Mencari peluang ekonomi yang lebih baik adalah perkara biasa. Tetapi setelah mengetahui realiti, pandangan saya berubah sepenuhnya. Malaysia bukan sekadar mengejar keuntungan. Mereka melabur untuk pembangunan sebenar Nicaragua selama 30 tahun. Mereka membina hospital, sekolah baharu dan memindahkan teknologi. Tetapi kerajaan Nicaragua mengkhianati Malaysia seperti itu. Janji China untuk menyediakan yang lebih baik semuanya adalah perangkap hutang. Pinjaman berkadar tinggi pada kadar faedah tahunan 15% hingga 20% dan cagaran infrastruktur 99 tahun ini tidak berbeza dengan era penjajahan. Akibatnya, hanya Nicaragua yang menderita. Saya percaya insiden ini adalah kes di mana Malaysia yang mengejar simbiosis sebenar dikhianati. Klip video temu bual itu dimuat naik ke YouTube dan menjadi topik hangat di seluruh dunia. Tontonan melebihi 15 juta kali. Komen-komen juga menyatakan simpati kepada Malaysia. Inilah diplomasi hutang China. Kita boleh tahu betapa jujurnya Malaysia sebagai rakan kongsi. Nicaragua terlalu bodoh. Komen-komen sedemikian membanjiri. Kemudian, sesuatu yang lebih mengejutkan berlaku. Syarat pinjaman ketiga China didedahkan. Kali ini, ia adalah kandungan $3 bilion AS pada kadar faedah tahunan 22%. Syarat cagaran menjadi lebih teruk. Mereka mesti menjaminkan hak perlombongan sumber asli utama, tanah pertanian dan hak perikanan Nicaragua. Jika tidak dapat membayar balik, China akan memonopoli semua hak ini selama 150 tahun. Apabila berita ini tersebar, seluruh Nicaragua terkejut. Skala demonstrasi membesar dan suara menuntut kerajaan meletak jawatan semakin tinggi. Kami tidak boleh menyerahkan tanah yang nenek moyang kami jaga dengan darah kepada China. Sila jemput Malaysia kembali. Laungan penunjuk perasaan bergema di Managua setiap hari. Keadaan ekonomi Nicaragua bertambah buruk. Sebahagian besar pinjaman yang diperoleh dari China disyaki digunakan untuk rasuah pegawai kerajaan Nicaragua. Didedahkan bahawa hampir tiada yang digunakan untuk projek bagi rakyat. Sebaliknya, hanya harta pribadi pegawai kerajaan yang meningkat. Sebaliknya, Malaysia memilih Guatemala sebagai pangkalan baharu di Amerika Tengah. Syaratnya lebih baik daripada Nicaragua. Yang paling penting, kerajaan negara-negara ini berjanji untuk menghormati falsafah perniagaan Malaysia. Agensi Kerjasama Ekonomi Malaysia memutuskan untuk membina pusat pendidikan teknologi semikonduktor baharu di Guatemala. Beberapa syarikat Malaysia memutuskan untuk menubuhkan taman teknologi canggih di Guatemala. Apabila berita ini tersebar, penyesalan rakyat Nicaragua semakin besar. Mereka mula menyedari betapa besar peluang yang mereka lepaskan. Berita yang lebih mengejutkan datang. Syarat pinjaman China menjadi semakin teruk. Kadar faedah pinjaman keempat meningkat kepada 25%. Kini, ia hampir pada tahap pemberi pinjaman wang persendirian. Selain itu, mereka menambah syarat bahawa Nicaragua tidak boleh membuat perjanjian ekonomi dengan negara lain tanpa kebenaran China. Ini sebenarnya adalah permintaan untuk melepaskan kedaulatan ekonomi Nicaragua. Ini menyebabkan keretakan mula muncul di dalam kerajaan Nicaragua. Beberapa menteri mula mencadangkan agar hubungan dengan China dikaji semula. Menteri Ekonomi Ivan Acevedo membuat kenyataan yang mengejutkan ketika meletak jawatan. Janji China semuanya pembohongan. Kami kehilangan Malaysia, rakan sejati, dan bertemu dengan pemberi pinjaman wang ini. Kenyataan ini mengejutkan seluruh Nicaragua.
Ini adalah kali pertama pegawai kanan kerajaan mengkritik China secara langsung. Selepas itu, kebenaran yang lebih suram didedahkan satu persatu. Pelaburan $10 bilion yang dijanjikan oleh China sebenarnya tidak sampai $300 juta. Malah sebahagian besar yang dilaburkan adalah struktur yang kembali kepada syarikat China. Projek pembinaan terusan besar Nicaragua juga didedahkan sebagai khayalan. Didedahkan bahawa China tidak pernah mempunyai rancangan sedemikian sejak awal, ia hanyalah umpan untuk memikat Nicaragua. Yang lebih mengejutkan ialah apa yang diperoleh China dari Nicaragua. Mereka memperoleh hak operasi Pelabuhan Corinto, pelabuhan utama, selama 99 tahun. Hak perlombongan emas dan perak utama juga dimonopoli selama 150 tahun. Malah hak perikanan di pantai timur Nicaragua diambil oleh China. Pada hakikatnya, 60% daripada ekonomi Nicaragua berada di bawah kawalan China. Apabila semua kebenaran ini tersebar, kemarahan rakyat Nicaragua meletus. Demonstrasi besar-besaran berterusan setiap hari. Bilangan rakyat yang mengepung bangunan kerajaan semakin meningkat. Jemput Malaysia kembali. Keluar dari perangkap hutang China. Kami tidak boleh memaafkan kerajaan yang menjual negara. Laungan penunjuk perasaan bergema di seluruh Nicaragua. Akibatnya, kerajaan Nicaragua secara rahsia cuba menghubungi kerajaan Malaysia melalui saluran tidak rasmi meneroka kemungkinan normalisasi hubungan, tetapi reaksi Malaysia dingin. Mereka berkata, kepercayaan yang telah pecah tidak mudah dipulihkan. Yang paling penting, Malaysia sudah membina hubungan yang lebih baik dengan negara-negara Amerika Tengah yang lain. Guatemala menyambut Malaysia sebagai rakan kongsi sejati. Pada masa ini, Nicaragua telah jatuh sepenuhnya ke dalam perangkap hutang China. Hutang negara melebihi 200% daripada KDNK. Infrastruktur utama semuanya dikawal oleh China. Kekosongan yang ditinggalkan oleh Malaysia masih kosong. Teknologi dan tenaga mahir yang terkumpul selama 30 tahun, semuanya berpindah ke negara lain. Ekonomi tempatan tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Dalam temu bual susulan dengan media antarabangsa, saya berkata, melalui insiden ini, seluruh dunia akan sedar bahawa Malaysia bukan sekadar mengejar keuntungan, tetapi ingin melihat pembangunan sebenar negara lain. Sebaliknya, diplomasi ekonomi China adalah neokolonialisme melalui perangkap hutang. Nicaragua terpedaya dengan umpan manis dan kehilangan rakan sejati. Harga yang dibayar adalah kedaulatan negara itu sendiri berada dalam bahaya. Klip video temu bual itu sekali lagi menjadi topik hangat di seluruh dunia. Kali ini, tontonan melebihi 20 juta kali. Ia menimbulkan kesedaran tentang diplomasi hutang China. Beberapa bulan kemudian, Malaysia juga mengumumkan pelaburan baharu di Guatemala. Syaratnya lebih baik daripada Nicaragua. Yang paling penting, kerajaan negara-negara ini berjanji untuk menghormati falsafah perniagaan Malaysia. Sebaliknya, Nicaragua masih bergelut dalam payah hutang China. Ekonomi negara dikawal oleh China kerana beban faedah yang meningkat setiap tahun dan cagaran yang teruk. Melalui insiden ini, seluruh dunia akan sedar bahawa kerjasama ekonomi Malaysia adalah mengejar simbiosis sebenar. Diplomasi ekonomi China adalah perangkap yang mengikat. Rakyat Nicaragua masih merindui kepulangan Malaysia, tetapi kepercayaan yang telah pecah nampaknya tidak akan mudah pulih. Pendapat rakyat juga berubah sepenuhnya. Dalam tinjauan pendapat terbaru, 85% rakyat menjawab bahawa mereka mahu memulihkan hubungan dengan Malaysia. 92% rakyat menjawab bahawa menjalin hubungan dengan China adalah keputusan yang salah. Tetapi kerajaan Nicaragua, yang sudah berada di bawah kawalan China, tidak dapat berundur dengan mudah. China memegang teras ekonomi Nicaragua dan sukar untuk menentang. Video hari ini berakhir di sini. Jika Anda rasa ia menarik, sila like dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton kisah-kisah Malaysia. Subscribe, like dan sokongan Anda adalah motivasi terbesar kami untuk menghasilkan video. Kami akan terus berusaha untuk memberikan Anda kandungan yang lebih pantas dan tepat di masa hadapan.